Oke, salam dan salam sejahtera. Ada pencerahan saya berkenaan dengan satu kenyataan yang dikeluarkan oleh Menteri Perumahan dan Kerjaan Tempatan, yaitu Zuraida Kamarudin, yang mengatakan pembangkang tak ada calon PM alternatif. Jadi di sini jelas bahawa Menteri ini mungkin dia keluar kenyataan dalam keadaan yang mungkin sudah menggelupu dan menggelabah, kerana dia sudah tahu bahawa kerajaan yang mereka bentuk daripada hasil pengkhianatan ini sudah jelas akan jatuh bila-bila masa. Kenapa saya lihat seperti itu? Kerana apabila Menteri ini mengatakan pembangkang tak ada calon PM alternatif, ini sudah jelas menunjukkan bahawa kerajaan Perikatan Nasional yang mereka bentuk daripada hasil pengkhianatan ini tidak cukup majoriti. Kenapa saya berkata seperti itu? Kerana kamu sudah membuat kenyataan bahawa pembangkang tak ada calon PM alternatif. Jelas menunjukkan kamu di sana sudah tidak ada majoriti untuk menjadi kerajaan dan kamu bersedia untuk mengundur diri. Kerana dia sudah tahu bahawa bila-bila masa kerajaan yang umpama telur di ujung tanduk ni, Perdana Menterinya bila-bila masa nak letak jawatan serta kabinet akan gugur semuanya, mereka yang jadi menteri akan gugur jawatan semuanya, maka dia keluar kenyataan ini mengatakan pembangkang tak ada calon PM alternatif. Jelas di sini dia ingat dia seorang yang bijak. Dia ingat daripada PH ataupun pihak pembangkang, mereka yang jadi MP ini tak ada sekolah. Jadi jangan dia fikir bahawa apabila dia mengatakan tak ada calon alternatif, siapa pun boleh daripada pihak pembangkang yang dilihat bersesuaian untuk menjadi calon alternatif. Itu hak pembangkang lah. Mereka semua ada sekolah, ada degree. Mereka semua ada juga PhD. Jadi kenapa nak pertanyakan, nak mempersoalkan? Yang rakyat mahu hari ini, rakyat tak nak Perdana Menteri yang ada, iaitu Tan Sri Muhyiddin Yassin menjadi Perdana Menteri. Ini jelas. Dan rakyat dah kata kerajaan ini gagal, bermakna seluruh kabinetnya rakyat nak tendang. Habis ceritanya. Jadi tidak perlulah. Dan untuk dia sendiri, belum tentu kamu selepas ini menjadi menteri ataupun menjadi YB. Kerana kamu selepas ini, rakyat dah lihat dia dan juga Azmin Ali akan bakal ditendang oleh rakyat. Kerana kamu dulu menang atas undi PH, yang mana kamu berada dalam parti PKR menggunakan logo PKR, dan hari ini kamu mengkhianati PKR, dan kamu juga menghina ataupun memberi tomahan kepada orang-orang yang ada dalam PKR, pemimpin-pemimpin PKR. Ini jelas kamu tidak menghargai arahkan sebuah perjuangan dalam politik kamu, yang mana kamu menyimpan dendam kepada mereka kerana mengkritik kamu. Tetapi hakikatnya yang membuat kesalahan adalah kamu orang, kerana keluar dan mengkhianati mandat yang diberikan rakyat kepada kamu orang. Itu jelas. Jadi mungkin ini yang terakhir kamu boleh merasa jadi menteri, dan jelas pula kamu akan ditolak pada PRU ke-15 ini nanti, dan bersiap-siaplah. Ini adalah yang saya lihat hari ini. Tidak perlu dia nak menggelupu, dan kerja politik dah, saya rasa ini yang penghujung dia lah, yang terakhir. Kalau tidak melompat ataupun tidak bersekongkol dengan kerajaan yang ada hari ini, mungkin kerjaya politik kamu orang boleh berpanjangan lagi. Dan sayangnya kerana kerakusan kamu orang telah pergi melompat kepada kerajaan Perikatan Nasional yang ada hari ini, dan akhirnya jelas menunjukkan bahawa kamu orang telah mengkhianati mandat rakyat. Serta kita lihat hari ini, apabila mereka memperkatakan sebelum nak membuat kerajaan yang ada hari ini, yaitu Kerajaan Melayu Islam, kamu mengkhianati mandat rakyat yang telah diberikan kepada kamu, kerana kamu calon PKR, yang mana orang yang mengundi kamu untuk menaikkan kamu menjadi YB hari itu adalah mereka yang bukannya saja orang Melayu, tetapi orang Cina, orang India yang berada di kawasan parlimen kamu. Saya tidak yakin Zuraida boleh menang di Ampang kalau tanpa pengundi Cina, pengundi India yang ada di Ampang. Jadi jelas di sini, dia harus sedar bahawa apabila kamu orang menubuhkan kerajaan yang ada, kamu mencari suara orang yang bukan Melayu dan juga bukan Islam untuk menyokong kamu untuk menjadi YB. Setelah kamu orang jadi YB, kamu orang mengkhianati janji kamu kepada mereka-mereka ini. Ingat, kita ini rakyat Malaysia. Jangan kita menjualkan isu kaum dan isu agama untuk ke politik.
apa yang dilakukan oleh parti-parti yang lain yang ada dalam parti kamu orang di situ, sudah jelas kamu orang memperjudikan agama dan bangsa demi politik sendiri, bukan untuk rakyat. Karena kamu bila turun untuk mendapatkan undi di PRU, kamu orang pergi kepada kaum-kaum lain untuk mendapatkan undi. Apabila kamu dah jadi kerajaan, kamu jualkanlah kerajaan Melayu Islam. Ini tidak adil dan dilihat pada saya, kamu dah menipu rakyat. Jika kamu betul-betul nak undi yang solid daripada satu kaum, kamu harus teruskan dengan cara kamu, idealisme kamu yang perkauman itu, turun ke bawah, tunjukkan dan buktikan. Jangan di parlimen kamu laungkan, ataupun apabila kamu bersama dengan pemimpin-pemimpin lain, kamu laungkan bahwa inilah kerajaan Melayu Islam. Tetapi hari mengundi, kamu menipu rakyat di bawah, yang mana seluruh rakyat Malaysia ini kamu nakkan mereka mengundi kamu menjadi seorang wakil rakyat. Ini adalah satu yang kita lihat hari ini. Yang mana seperti dia ini, kamu telah mengkhianati keseluruhan Pakatan Harapan bersama juga parti yang kamu telah duduk lama, yang memberi nama kamu untuk naik menjadi YB, sehingga satu Malaysia boleh kenal. Kalau bukan dengan duduk dengan PKR, kamu tidak akan menjadi YB. Itu jelas. Hari ini kamu mengkhianati, masuk ke dalam Perikatan Nasional bersama dengan Bersatu, pun rakyat tidak ada herannya di situ. Tetapi tidak perlu kamu nak mencaci ataupun kamu nak katakan kepada PKR itu tidak bagus, tidak baik, dan kamu kritik. Seperti mana yang kita lihat samalah dengan bosnya, yaitu Azmin Ali, yang mengatakan lebih baik mati kerana COVID daripada mati kerana PH memerintah. Hari ini kenyataan itu memakan diri dia. Kerana apa yang berlaku hari ini? Kes melonjak. Dia di sini juga mengatakan bahawa tumpu tangani COVID-19. Ini adalah kata Menteri, yaitu Zuraida ini tadi. Hari ini kau cerita nak tumpukan kepada COVID, tetapi COVID melonjak begitu naik, tinggi, dan kamu adalah ahli parlimen yang berada di situ. Kenapa baru nak tumpukan? Yang selama ini kamu orang berpolitik, agih sana, agih sini, projek sana, projek sini. Ingat rakyat tak tahu. Saya walaupun tak duduk di parlimen kamu, saya tahu kerja kamu orang di parlimen kamu orang nih. Kamu orang mengagihkan projek-projek kamu orang kepada kroni-kroni kamu orang. Hari ini COVID ini melonjak, kamu orang membuatkan modal politik kamu dengan menjualkan isu ini. Yang mati, yang sakit rakyat, yang berjoli dengan duit kamu orang. Ini jelas. So inilah kritikan saya kepada menteri yang seperti ini, yang pada saya menteri ini tidak memberi faedah pun kepada rakyat, yang saya lihat tidak ada memberi manfaat pun kepada negeri-negeri yang dari Sabah dan Sarawak. Inilah menterinya. Jadi saya harap menteri akan datang jangan seperti ini. Dia mementingkan tembolok dia sendiri yang tidak mementingkan rakyat. Ini jelas. Jadi saya mengkritik dia kerana dia tidak tahu bahawa pembangkang hari ini nak mencalonkan siapa. Dia boleh mengatakan tak ada calon. Jelas-jelas menunjukkan dia sendirilah kurang cerdik. Pembangkang nak calon siapa, serahlah. Banyak calon. Tak perlu nak cerita, nanti mereka tahulah. Apabila kerajaan kamu tu letak dulu Perdana Menteri itu, tahulah nanti ketua pembangkang tu Datuk Seri Anwar Ibrahim tu nak buat apa. Bukannya di 2 hari dalam politik seperti kamu. Okey, itulah pencerahan saya dan kritikan saya kepada menteri yang kurang cerdik ini. So sekian, terima kasih.